أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia. Kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak. Harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak. Kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih. Dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Katakanlah, wahai Muhammad, mahukah supaya aku khabarkan kepada kamu akan yang lebih baik daripada semuanya itu? Iaitu bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga pasangan-pasangan, isteri-isteri yang suci bersih, serta beroleh pula keridaan dari Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan hamba-hambanya, iaitu orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertemu sekali lagi dalam rancangan di Malam Jumaat Show atau lebih dikenali dengan TMJS, Anjuran Persatuan Muhammadiyah. Episod kali ini istimewa sedikit. Kita rakam dahulu dan sekarang ini anda sedang menonton secara premier melalui Facebook dan YouTube Muhammadiyah SG. Bersama anda pada malam ini adalah saya sendiri, Izan Mezrah, dan saya sudah tentu mempunyai seorang ustaz untuk mengupas topik pada malam ini yang bertajuk Soal Hati Cinta Terlarang. Ingin saya memperkenalkan tetamu undangan pada malam ini, tidak lain dan tidak bukan Ustaz Muhammad Taufik bin
Ramlan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik Ustaz, Sihat. topik dia sangat hangat ya sebab ia berkenaan dengan 14 Februari ya. Setiap 14 Februari benda ni akan berliga-liga dalam ruang social media. Sudah Dulu tentu. zaman saya tak ada social media pun 14 Februari pun kita dah kenal Ustaz. Betul. Tapi baru-baru ini kita saya ada terbaca bahawa 14 Februari ini juga merupakan tarikh yang sangat istimewa bagi kita masyarakat di Singapura sebab 14 Februari ini sangat dekat dengan kisah regimen askar Diraja Melayu, terutama sekali Lieutenant Adnan Saidi di mana beliau telah syahid ya di Bukit Candu mempertahankan negara kita ini insya-Allah. Baik, mudah-mudahan mereka yang telah syahid ini Allah akan meredai mereka dan juga memberikan mereka keampunan dan menaikkan darjat mereka insya-Allah. Tapi topik pada malam ini kita skip dulu, mungkin editor ataupun producer kita akan fikirkan bagaimana kita buat rancangan TMJS Regimen Askar Melayu pada akan datang. Malam ini tentang Hari V Ustaz, the V Day. Cakap pasal V, dulu time saya budak-budak, mak saya suka tengok cerita apa tau? V aja. Cerita V. Jadi lepas tu ada Valentine's Day pula. Kalau orang lama dah tahulah cerita V tu. Dia cerita V ni dia punya apa dia panggil? Watak-watak dia boleh makan binatang-binatang secara live. Tikus lah. Fear factor lah. Macam fear factor. Kalau mereka yang punya YouTube boleh lah rancangan The V Show. Mereka akan dapat lihat lah rancangan lama seperti ini. Dan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ridwan bin Rashid ya, yang merupakan salah seorang pelajar bahagian tafsir hadis. Beliau merupakan pelajar sarjana muda di College Islam Muhammadiyah dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu sangat menarik sebab di salah satu yang Allah sebut di dalam surah tersebut adalah tentang jenis-jenis perkara yang kita bangga atau suka mempunyai, seperti mempunyai isteri, anak pinak, mempunyai apa dipanggil ladang, tanah, emas dan perak. Dan ini adalah jenis-jenis perkara yang Allah telah ciptakan agar kita semua berasa bangga ataupun gembira mempunyainya. Cuma kebelakangan ini ataupun akhir ini mereka lebih bangga dengan ada Bitcoin Ustaz. Oh. Okey. Kita baru, boleh buat lagi satu topik Bitcoin pula macam mana? Khusus. Tak ada disebut dalam Quran ni. Betul. Emas perak ada disebut. Betul. Kemudian datangnya duit fiat kan. Dolar ni semua. Sekarang ni pula ada Bitcoin. Banyak sangat benda berlaku dan kita hendak mengupas satu persatu di The Malam Jumaat Show. Baik, Ustaz, mungkin Ustaz boleh kisahkan sedikit. Tadi saya dah sebut Ustaz Muhammad Ridwan tu mengambil adalah merupakan pelajar sarjana muda tafsir hadis. Apakah itu tafsir hadis Ustaz? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Okey, terima kasih kepada saudara kita ni sebagai pengerusi majlis pada hari ini. Itu ialah memberi peluang kepada saya untuk kita sama-sama berkongsi kita tidak mengajar tapi berkongsi. Okey, balik pada soalan telah diutarakan kepada saya. Tafsir hadis ni itu satu kursus yang mengajar kepada para pelajar pertama sekali mengenal cara para ulama kita tu mentafsirkan hadis, mentafsirkan Quran. Dan juga metodologi apa yang mereka pakai dan buku apa yang mereka pegang selama ni. Begitu juga dengan para ulama hadis yang lain. Jadi supaya para pelajar kita ini ataupun orang Islam secara khusus, bila mereka hendak mengambil satu dalil atau bukti daripada Al-Quran, mereka tahu bagaimana seharusnya untuk pakai. Nak gunakan bagaimana, nak faham macam mana. Jadi ini yang biasanya kita tengok orang Islam ni, mungkin bukan saya kata semua, tapi ada sebahagian daripada kita, mereka gagal untuk memahami metodologi yang sebenar ataupun disiplin ilmu yang sebenar dalam kita memahami sumber rujukan yang besar ni, itu Quran dan hadis. Betul. Jadi dengan adanya kursus ni, mudah-mudahan para pelajar kita ataupun secara umum orang-orang Islam kita ni mampu, walaupun tak 100% ataupun 100%, tapi sekurang-kurangnya dapat tahu cara bagaimana kaedah yang baik atau yang betul untuk nak faham Quran dan hadis. Itu secara ringkas lah. Baik. Dan Ustaz Taufik merupakan salah seorang pensyarah di College Islam Muhammadiyah dan kami amat berterima kasih kepada College Islam Muhammadiyah kerana menawarkan kursus seperti ini dan pentingnya untuk kita mengetahui referencing yang tepat
apabila kita hendak berhujah tentang agama ataupun mengamalkan agama Islam ni. Sebabnya kalau tidak, kita akan menggunakan kisah-kisah penglipur lara untuk menjadikan hujah kita. Ya. Bapak kita cakap, datuk kita cakap, Tok Syekh ni cakap, Tok Guru itu cakap, belok kanan, belok kiri, kecoh macam-macam. Jadi mempunyai metodologi yang betul, memahami hadis yang sesuai untuk diterapkan pada sesuatu perkara itu amatlah penting. Kalau kita pergi ke mahkamah Singapura pun, mereka mempunyai set of guidelines, references, apa nak digunakan. Dia tak boleh main sembrono je, ikut perasaan, ikut firasat dan sebagainya. Ya. Bahkan mimpi pun tak boleh, Ustaz. Betul, sains pun gitu juga, ada disiplinnya sendiri. Betul. Bukan sembarang kita. Kalau mimpi macam mana, Ustaz? Mimpi. Boleh tak kita gunakan sebagai panduan? Saya mimpi semalam dapat nombor, Ustaz. Oh. Boleh tak saya beli nombor? Mimpi, yalah. Tapi mimpi tu subjektif. Betul. Kan, sebab dia pengalaman masing-masing. Itu sebab bila kita nak buktikan satu benda tu melalui mimpi tu, kita apa kayu ukur dia lah. Itu sebab tadi saya kata tadi kaedah dengan metodologi yang betul tu untuk kita nak membenarkan satu dakwaan tu. Jadi Betul. kalau mimpi ni subjektif. Dan saya juga tahu bahawa asking the right questions is most important. Yes. We need to ask the right question. Kita betul. harus bertanya soalan yang betul. Betul. Bukan bertanya saja, tapi bertanya menggunakan Ada teknik. seni, ada seni. Soalan yang betul. Sebab kalau tanya soalan yang salah, kita jawapan salah, kita makin sesat. Betul. Kalau kita gunakan aplikasi soalan yang betul, kita memikirkan soalan apa untuk tanya, maka kita akan dapat jawapannya. Betul. Dan kita berada di jalan yang tepat. Baik Ustaz, sekarang kita nak masuk topik sebab producer dah lambai-lambaikan tangan dia. Saya rasa pasti Ustaz dan kita semua tahu ataupun perasan baru-baru ini di Facebook, di social media, malahan di Instagram, ramai yang post tentang Hari V ataupun V-Day. Lebih tepat lagi Valentine's Day. Memang fitrah manusia ni, kita ni manusia ni memang suka bercinta lah. Dengan cakap Ustaz, saya pun memang suka bercinta. Bercinta bersama keluarga, bercinta dengan pasangan, bercinta dengan alam semesta. So cinta ni sangat luas lah. Dan laungan cinta itu adalah suatu laungan yang sangat kuat lah. Apabila kita laungkan perasaan cinta, malahan setiap banyak benda akan kita akan berpegang pada pegangan bahawa kita perlukan kebebasan dalam bercinta. Dan perasaan cinta juga boleh membawa kepada kebaikan seperti sunnahnya bernikah dan mendirikan rumah tangga. Namun ia juga boleh membawa kepada perkara-perkara yang buruk seperti maksiat seperti berzina dan sebagainya. Dan bagaimana untuk kita membezakan di antara perasaan cinta dan nafsu. Sebab nafsu ni memang sedia ada pada manusia. Allah telah menganugerahkan manusia nafsu. Dan pada masa yang sama perasaan cinta ni dalam bahasa Arab apa Ustaz panggil? Hub. Hub. Perasaan hub kan? Stahub. Dia mahabbah boleh. Mahabbah. Dan apakah pandangan Islam tentang meraihkan cinta pada hari tertentu seperti Valentine's Day ataupun ulang tahun berkapal atau hari persandingan malahan dan sebagainya. Dan bagaimana pula dengan cinta sesama jenis? Cinta sesama jenis ni Ustaz tahulah saya suka lelaki, saya pula lelaki suka sama lelaki, perempuan suka sama perempuan, malahan mereka bukan suka saja menjadi pasangan hidup. Betul. Dan kita ingin kupaskan pada malam ini. Dan topik pada malam ini sangat hangat, tapi kita akan tetap santai-santai sahaja. Di TMJS kami santai tapi sampai. Ingat hashtagnya santai tapi sampai. Dan bagi mereka yang mempunyai soalan, boleh tinggalkan di ruang komen. Ustaz Taufik Ramlan berada live bersama kita pada malam ini dan beliau akan cuba menjawab komen-komen anda. Boleh Ustaz? Ustaz ada live untuk menjawab komen anda. Dan jikalau ingin mengutarakan secara private, boleh email kepada kami di secretariat@muhammadiyah.org.sg ataupun ke website Muhammadiyah www.muhammadiyah.org.sg. InsyaAllah. Dan rancangan ini telah dirakam dan komen-komennya merupakan jawapan secara live insyaAllah. Baik Ustaz, soalan yang pertama, producer dah lambai. Soalan yang pertama harus kita ajukan. Adakah had umur untuk mereka yang bercinta? Pada usia berapa yang ingin boleh mereka mula bercinta? Ni maksudnya bercinta antara lelaki dan perempuan lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd.
Kita, terima kasih kerana yalah tadi di mukadimah dia tu baik dan yalah ini kita tidak menafikan bahawa perasaan cinta itu mesti kita diraikan bersama sebab itu yang dituntut dalam Islam. Okey, jadi berkenaan dengan soalan tu had umur lah kita kata. Kita tidak katakan ada had umur yang istimewa. Okey, sebab apa kalau kita nak bandingkan secara umum, okey, bahawa dilihat kepada situasi dan lihat kepada keadaan, lihat kepada fizikal masing-masing ataupun individu itu. Kalau kita ikut dalam konteks Singapura, okey, memang kalau kita dalam mahkamah ke ataupun ikut dalam guideline ataupun panduan yang telah diberikan oleh undang-undang kita ini, bahawa had umur itu yang kita bercinta, okey, berkahwin itu mungkin lebih daripada mungkin 20 lebih dan sebagainya. Okey, itu yang biasalah. Tapi cinta ini dia berbeza. Cinta ni dia mungkin daripada remaja dia dah start cinta dah. Okey, ataupun mungkin dia dalam keadaan belia, mungkin daripada budak kecil. Umur dia 10 tahun, dia dah rasa cinta. Jadi macam mana tu? Jadi sebenarnya dia kembali kepada adakah orang yang dapat cinta itu boleh tak menghadapi cinta itu sendiri. Macam kita bagi beberapa makanan tu mungkin ada had umur dia sendiri. Tak semua umur kita boleh bagi makan yang sama. Maknanya mi goreng tak boleh bagi kepada baby. Mi goreng tak boleh bagi kepada mi goreng yang pedas tak boleh bagi kepada umur budak-budak kecil yang umur dia 5-6 tahun. Jadi cinta pun gitu juga. Once kalau kita dah dapat cinta tu, kita nak pegang, nak merasai tu dia pedas. Jadi bila dia pedas, kena lawan dia punya kepedasan tu sendirilah. Okey, jadi had umur tu ada bukan maksudnya umur angka, tapi how seseorang itu menghadapi cinta itu sendiri. Walaupun dia umur bermula pada umur yang kita kata belia lah, umur 17, 18 tahun ataupun mungkin bawah daripada situ, tapi bagaimana dia mengawal? Dia mengawal cinta tu. Sebab cinta ni luas. Okay? Dan cinta itu mesti ada tujuan. Nak cinta untuk apa sebenarnya? Biasanya orang cinta ni, dia tak ada tujuan kadang-kadang. Orang yang cinta ni lah, kata cinta ni, dia tak ada tujuan. Kita tanya dulu, apa tujuan yang betul yang dia bercinta kepada seorang wanita ataupun seorang lelaki? Kalau tujuan dia masih lagi kabur-kabur, bagusnya jangan ambil lah. Jangan kita sahut cinta tu. Sebab kita tak dapat tujuan yang utama. Itu juga siapa pun, dia wanita ke ataupun dia lelaki ke, bila kita nak masuk ke alam percintaan ni mesti ada tujuan yang khusus. Kalau tidak ada, itu dia nak kena ada. Yes, pasal apa? Ada orang, pasal orang dulu kata apa? Kalau cinta itu asalnya fitrah. Betul. Tapi bila dia bercampur baur dengan benda-benda yang tak ada bertujuan, maka cinta tu menjadi fitnah. Bila cinta tu dia fitnah, maka benda-benda yang tadi disebut tadi tu berlaku lah. Yeah. Maknanya itu yang kata orang tu kata dulu, cinta monyet. Itu yang bahaya. Namanya cinta berfitnah. Saya katalah sendirilah. Okay. Wallahu a'lam. Jadi cakap tentang maturity telah matang untuk bercinta, maksud Ustaz. Kalau daripada pandangan ataupun kajian saintifik, pandangan saintifik mengatakan bahawa usia di mana seseorang manusia itu mencapai tahap kematangan penuh adalah pada usia 25 tahun. Maknanya otaknya ni dah fully developed dah, Ustaz. Okay. Maknanya dia dah fully developed, dia dah boleh membuat perkiraan, perancangan, judgement, assessment yang betul. Itu pada usia yang 25 lah. Jadi kalau mereka yang masih muda tu, mereka telah jatuh cinta, for example, mereka harus juga ingatlah seperti mana yang Ustaz cakap, objektif dia apa. Jadi objektif yang selalu kita lihat, mereka yang masuk ke dalam alam percintaan ni adalah pertama ingin mendapatkan sense of security. Maknanya dia ada perasaan tak selamat di rumahnya. Okay. Contohnya father figure tak ada. Ayah tak mainkan peranan untuk melihat terutamanya anak perempuan untuk memberikan panduan, play the father figure lah. Itu tak ada. Jadi dia akan cuba mengisi kekosongan tu. Manakala anak-anak lelaki pula mereka tercebur adalah kerana mereka tidak dapat father, bapa pula, sebab anak dia anak lelaki, dia buat tak indah je. Kau pandai-pandai lah sendiri. Betul. Jadi macam itu, dia pandai-pandai sendiri, dia pun buat pandai-pandai sendiri lah. Dia buat apa yang dia lihat bapa dia buat. Sebagai contoh. Jadi saya rasa ada factors lah. There are other factors which may let someone to feel that they want to be involved in having a
love relationship lah. Tapi Terutama kalau kita pada tengok usia balik yang tu, belum matang ya. kalau saya tambah lah, berkenaan dengan saintifik tu ya sih kata 25 lah, yang kita pun pernah baca lah beberapa artikel berkenaan dengan tadi tu lah. Cuma yalah kita itu mungkin zaman sekarang lah, mungkin kita tengok father figure, mungkin akan datang dia bukan 25 lagi. Sebab kalau kita tengok zaman datuk kita, nenek kita, mungkin bukan 25 awal lagi. Mungkin umur 20 dah matang pun. Ya, Jadi depend on the situation ataupun keadaan hari inilah. betul. Saya rasa akan datang 20 tahun akan datang atau 10 tahun akan datang, mungkin dia akan berubah angka tu. Dia bukan 25 lagi, mungkin dia akan jadi 30. Pasal dalam zaman sekarang kalau kita tengok umur 25 tu dah tua dah. Ya. Sebab umur dia refers to the otak, how it Okay. actually mature itself. Development of otak lah kira-kira. Badan kita semua fully okay. mature lah umur Yeah. 25. Tu yang Cuma saya setuju tadilah, father figure tu penting. ya, father figure tu. Sebab dia nak security kan. Terutama perempuan, dia perlukan security, sense of security. Yes, tu banyak yang kurang hari ni, peranan bapa dia macam makin kurang. Kalau anak lelaki pula mungkin kasih sayang daripada mak. Yes. Dia rasa kurang semua bekerjanya. Bekerja dan sebagainya, perhatian perempuan tak ada. Jadi dia cuba dapatkan perhatian di tempat lain melalui pasangannya. Yes. Dan soalan yang kedua, apakah pandangan Islam tentang meraihkan cinta pada hari tertentu seperti Valentine's Day? Ini sangat topik lah sebab ada yang kata boleh. Cinta apa? Sambut cinta apa salahnya? Kan? Betul. Islam kan suka bercinta. Barang siapa tidak apa tu? Adalah macam-macam saya tak tahulah, tak boleh tahu lebih tahu lagi. Jadi cinta ni satu benda yang positif, satu benda yang universal, tetapi dikaitkan sekarang ni dengan satu hari, iaitu 14 Februari Valentine's Day. Pandangan Islam tentang meraihkan pesta-pesta seperti ini. Okey. Berkenaan dengan soalan tu, yalah, ni benda ni bukan dia soalan benda ni bermusim sebenarnya. Kita tiap-tiap tahun kita akan dengar daripada orang-orang ataupun dari kawan-kawan kita, siapa-siapalah. Cinta musim salju mungkin dia tanya macam mana pandangan Islam berkenaan dengan hari-hari yang tertentu. Macam contoh macam 14 Februari ni lah, yang mana kita semua tahu dunia meraihkan Valentine's Day ataupun hari apa kita panggil hari Valentine's. Okay. Pandangan Islam bila kita kata mengkhususkan satu hari itu, kita tak salah. Maknanya tidak ada kesalahan bahawa kita nak meraihkan cinta, kita nak nak gembira dengan untuk ucapkan selamat dan sebagainya. Itu tidak ada masalah. Sebab dalam Al-Quran kalau kita tengok banyak ungkapan-ungkapan cinta itu memang Allah sebut selalu. Okay. Cuma kaedah bagaimana kita nak meraihkan, kita nak menghadapi ataupun kita nak lakukan benda tu. Okay, caranya macam mana? Maka datangnya satu hari, adakah hari tertentu ni dibolehkan dalam Islam atau tidak? Sebenarnya dalam Islam bila kita sebut tentang cinta, dia tidak ada satu hari yang khusus. Islam suruh kita cinta sepanjang hari. Maknanya everyday lah kita boleh, mana setiap saat. Maknanya mungkin ada orang kata, Ustaz, ini just kita nak just untuk kita compliment each other ataupun kita nak kata just untuk kita nak meraihkan, nak rasa happy dengan kita punya couple ke ataupun isteri ataupun suami kita. Okay. Tapi adakah itu diwajibkan? Tidak diwajibkan. Kalau kita tak nak meraihkan ulang perkahwinan kita pun tak ada masalah. Cuma kadang-kadang tu hati masing-masing lah. Mungkin isteri tak suka. Kan, ataupun suami dia kata aku perlu ada satu hari untuk kita sama-sama dinner sama-sama. Okey, kalau kita jadikan dia sebagai harus tak ada masalah. Tapi kalau jadikan wajib, maka kena datangkan bukti di mana dikatakan bahawa Islam menyuruh kita untuk mengkhususkan satu hari meraihkan. Soal tadi tentang berkapal ini semua ni, berkapal yang macam mana lah kita kata, berkapal sebagai suami isteri tak ada masalah. Tapi kalau berkapal yang tidak dilandasi dengan satu garisan Islam, maka itu dijauhkan. Okay, memang tak boleh pun. Kan, hatta kalau kita meraihkan satu hari yang ada kaitan dengan perjuangan ataupun cara orang bukan Islam meraihkan satu benda. Itu kita nak kena tengok. Kalau kita tengok apa-apa hari pun kita nak Father's Day ke Mother's Day ke, kita kena tanya balik. Di sebalik falsafah, di sebalik ungkapan Father's Day, Mother's Day dan juga Valentine's Day ni apa dia? Kalau dia just adab begitu saja, mungkin itu harus saya boleh katakan. Tapi kalau dia dah masuk kepada elemen-elemen agama di dalam hari itu, maka Islam meletakkan satu garisan merah, jauhkanlah daripada kita meraihkan. Dan saya juga faham bahawa ia merupakan satu subliminal messaging. Dengan meraihkan hari ini, subliminal messaging yang kita merasakan ni benda boleh. Jadi bila datang pengaruh-pengaruh daripada golongan-golongan
mereka yang beragama Islam tetapi menyampaikan dakwah tidak berasaskan Al-Quran dan hadis. Okay. Jadi kita akan senang terpengaruh sebab secara tak sedar kita dah diprogram. Secara tak sedar kita telah diprogram bahawa benda-benda ni cinta lah apa ni okey. Jadi bila datangnya pendakwah-pendakwah agama yang tidak mempunyai responsibility dalam menyampaikan agama dengan sebenar-benarnya, mereka cuba mempengaruhi. Dan ia boleh menjejas akidah kita. Yes. Kan? Sikit demi sikit lah. Subliminal messaging ni is very important. Contohnya lagu lah Ustaz. Kan? Macam contohnya lagu-lagu yang dikumandangkan, kita dengar. Kalau kita lihat balik di sebalik lirik-liriknya tu, dia ada subliminal messaging yang dia sedang pengaruhi kita. Dan ia akan mendatangkan apa terpanggil tindak balas dalam kelakuan kita. Tanpa kita sedar. Jadi bukan kata tak boleh dengar lagu. Nak dengar lagu dengarlah, tapi pada masa yang sama kita harus tahu apa yang kita dengar. Macam mana kalau kita nak makan, kita kena tahu apa kandungan dalam makanan kita. Sama juga apabila kita mendengar lagu, kita harus tahu apa. Sebab tak semena-mena kita boleh terpengaruh melalui subliminal messaging. Dan bagi mereka yang ingin terus menyokong Persatuan Muhammadiyah yang giat menjalankan kerja-kerja dakwah, kebajikan dan juga pendidikan, boleh terus menghulurkan sumbangan anda melalui PayNow kepada tabung Jumaat Persatuan Muhammadiyah. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi mereka yang selama ini menyokong Persatuan Muhammadiyah menjalankan pelbagai jenis kerja dakwah, kerja kebajikan dan juga kerja pendidikan di Singapura ini. Dan seterusnya Ustaz, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang masih bersama kami di Facebook ataupun di YouTube, dan kalau mereka yang ingin menyalin UEN kami untuk membuat derma pada akan datang, boleh salin UEN kami S58SS0020C. Ada tertulis di bawah ni. Sila screenshot screen anda tu, simpan dalam handphone. Tiba-tiba bila-bila teringat nak derma kepada kami, boleh derma kepada kami. Dan bagi mereka yang ingin derma kepada kami secara tetap, setiap hari nak berikan kami $2 melalui PayNow, kami alu-alukan sumbangan anda. Dan setiap dolar yang anda berikan kepada Muhammadiyah, anda mesti ingat mileage-nya sangat jauh. Mileage-nya cover banyak. Dia bukan cover bahagian dakwah saja. Dia cover bahagian kebajikan, dia juga cover bahagian pendidikan. Di bawah kebajikan, kami melaksanakan tanggungjawab kami mengurus Rumah Kebajikan Muhammadiyah dan juga Pusat Jagaan Siang Hari Muhammadiyah di Eunos dan juga satu lagi Senior Activity Center Muhammadiyah di Chong Pang. Dan insyaAllah kami juga akan mengagihkan bantuan bagi mereka yang memerlukan di bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal yang akan datang. Dan di bawah pendidikan, kami menjalankan sekolah ataupun sekolah madrasah hujung minggu, tadika, Kolej Islam Muhammadiyah dan usaha-usaha dakwah ataupun kelas-kelas pendidikan di Muhammadiyah dan juga di rumah-rumah insya-Allah. Baik, bagaimana Ustaz soalannya? Soalan seterusnya. Tadi producer dah pusing-pusingkan jari dia. Bagaimana untuk membezakan antara perasaan cinta dan nafsu? Apa itu cinta dan apa itu nafsu? Soalan dia pun. Bagus soalan dia. Ni soalan yang kita nak kena bezakan. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak perasan ini kita cinta ni, ini berdasarkan nafsu ke? Ataupun ini nafsu semata ataupun dia ni memang betul-betul cinta. Kalau kita tengok banyak daripada ayat Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW, bila cinta itu biasanya Islam mengaitkan benda-benda yang baik. Yang mana bila cinta itu, kalau kita ada satu perasaan yang kita, macam tadi saya kata tadi, ada tu objektif yang tertentu kita nak capai, yang mana kita kenal dia ataupun kita rindu sebab apa, kita nak tengok, rindu pada sikapnya ataupun kita teringat ataupun dengan apa yang kita akan teruskan perhubungan tu, maka kalau itu kita punya tujuan, maka itu jadi cinta yang sebenar. Cuma macam mana kita nak kawal tu, itu dia ada satu lagi punya cara lah. Tapi untuk nak bezakan antara cinta dengan nafsu ni, pertama sekali cinta itu ke arah mana? Objektif dia baik ke atau buruk? Kalau dia nampak kepada kebaikan, memang itu adalah cinta yang Allah anugerahkan pada kita. Tapi kalau kita cinta, memang dia cepat. Kalau dia kata dia suka, saya suka dengan perempuan ni. Tapi kemudian
dia bukan tengok tingkah laku dia, tapi dia tengok fizikal dia. Ataupun mungkin dia cemburu juga, dia cemburu, tapi bila lalu perempuan lain dia terpengaruh dengan wanita yang lalu depan dia, dan itu yang dia buat, and dia rasa jealous tu atau rasa cemburu tu, itu bukan cinta lagi, itu nama nafsu. Sebab kita tak perasan. Kadang-kadang tu sebab bila kita tengok Nabi, bila Nabi tengok wanita jalan depan mata, macam mana Nabi punya reaksi dia? Kan apa dia punya reaksi? Sebab dia nak betul-betul jaga kesucian cinta tu. Sebab kesucian cinta ni Allah anugerahkan pada kita. Yang saya kata tadi fitrah. Kan kalau tengok dalam Quran, banyak Allah sebut tentang perkataan hub ini yang mengarah kepada kebaikan. Tapi bila masuk nafsu, saya tadi sebut tadi dalam ayat tadi tu, yang Allah sebut hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir sampai habis tu, kita tengok kebanyakan Islam meletakkan hub syahwat tu banyak kepada benda-benda yang tak baik. Kan? Itu juga dengan Nabi. Nabi sebut tentang cinta. Macam Nabi sebut antaranya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bila Nabi sebut tentang cinta, dia kata tidak beriman seseorang itu sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya, bukan keburukan untuk saudaranya. Sebab kalau kita cinta keburukan untuk saudaranya, itu bukan cinta namanya, itu nafsu. Jadi maksudnya in a nutshell, kalau nak bezakan nafsu dan cinta ni Ustaz, contohnya kita dah ada pasangan Pasangan. Tengok pasangan kita dah bila tengok wanita lain tak ada apa-apa perasaan pun. Betul. Kan, Maknanya kita hilang perasaan yang perempuan yang pertama kita cinta tu. Maksimum 4 lah lelaki. Ya. Tapi kita kena ada, yelah apa pun kita ada tujuan. Tujuan lah. Tapi kalau contohnya makanan Makanan kan, tu. kita tengah makan makanan kita, nampak makanan lagi satu, ini sedap lah, kita tinggalkan makanan kita, ambil makanan lagi satu. Macam Itu nafsu. Itu nafsu. Semua tu. dia nak order. Lagi-lagi kalau bulan puasa tak lama lagi. Yeah. Pergi bazar, tengok ni. Nampak benda yang sama. Itu nafsu. Betul, Bukan cinta nafsu. kita nak makan, tapi nafsu kita nafsu. meluap-luap. Sehingga kan tak dapat mengawal perasaan kita. Betul. Jadi kita dapat bezakan lah. Itu antaranya. Banyak lagi lah bila kita sebut dalam ulama kita. Tapi itu antara yang paling jelas yang kita boleh buat. Tadi sebut tadi, bulan Ramadan akan datang, nanti kita akan tengok kita ni berpuasa kerana nafsu ke kerana cinta. Betul. Kalau cinta pada Allah, makan apa yang ada, insya-Allah kita rasa kenyang. InsyaAllah. Tapi memang betul lah Ustaz, bila buka puasa, sebelum buka puasa memang nak macam-macam nak makan. Betul. Tapi bila dah makan seping roti dah alamak dah kenyang. Dalam bubur je. Kurma dah cukup. Lepas tu kita dah semayang. Yes. Tapi itulah nikmat Allah kasih pada mereka yang berpuasa tu lah. Bila berpuasa. Masya-Allah. Rindu rasanya untuk menyambut bulan puasa, dan bagi mereka yang ingin menyokong Persatuan Muhammadiyah di bulan Ramadan ni yang akan datang dan ingin menderma bagi pengagihan bubur, kami juga akan mengagih-agihkan cuada untuk mereka berbuka puasa. InsyaAllah kita akan mula buka kembali kegiatan-kegiatan kami bergantung kepada pihak authority lah, bagaimana mereka memudahkan kita. Kalau dimudahkan, kami akan mewawarkan pakej-pakej derma sepanjang Ramadan di Persatuan Muhammadiyah, dan anda juga boleh menyokong usaha-usaha kami insya-Allah. Dan mereka yang ingin melaksanakan zakat nanti tak lama lagi, sila ambil maklum bahawa Persatuan Muhammadiyah mengambil zakat, menerima zakat dan mengagihkan kepada semua asnaf yang layak dibawa zakat Muhammadiyah insya-Allah. Ini pesanan yang kami ingin sampaikan. Dan soalan yang selanjutnya Ustaz, tahap mana perasaan cinta terhadap sesama jantina ni, same sex love, menjadi perkara yang salah di sisi agama? Kat mana yang salahnya Ustaz? Batal air semayang tak batal Ustaz? Kita tak boleh kira dia benda-benda abstrak kan. Jadi cinta ni ialah macam tadi kata, kita bercinta ni dia benda yang abstrak. Kita dia bukan fizikal punya ni kan. Jadi dia tak ada istilah dia batal ke wuduk ke apa, tak ada lah. Sebab dia dalam diri kita. Jadi macam mana kita mengawal benda tu sebenarnya. Kalau kita nak tengok tahap mana yang dikatakan cinta itu diletakkan dalam benda-benda yang tak bagus atau dilarang, adalah bila kita cinta itu, kita tak dapat kawal tak dapat kawal maknanya benda-benda yang boleh mengundang kemaksiatan. Macam tadilah saya kata, maknanya walaupun dia cinta bukan sesama jenis, ataupun dia cinta mungkin dengan berlainan jenis, ataupun dia kata kawan saja, sahabat, tapi kalau dah mengundang maksiat ketika berhubungan itu, ada nafsu berahi tu. Maka cinta itu dah dikatakan bukan cinta yang betul-betul sejati yang digariskan oleh Islam. Itu dah jadi cinta yang penuh dengan nafsu, ataupun mungkin itu cinta penuh terlarang yang mana Islam telah gariskan merah sangat-sangat. Mungkin itu sebab awal-awal lagi, walaupun kita tak salah kita cinta berlawanan jenis,
Kan? Apatah lagi sesama jenis. Yang mana Nabi pun sayang, cinta pada para sahabat dia. Dan Nabi cakap terus terang, auhibbu fillah. Cakap terus terang, aku cinta kepada engkau wahai Abu Dhar kerana Allah SWT. Betul. Maknanya, tapi bagaimana Nabi SAW dengan para sahabat tu dia mengawal cinta itu? Adakah bila kita cinta sahabat tu, apa saja dia buat yang salah dia okey, dibenarkan ataupun tidak? So kalau Nabi nampak para sahabat melakukan benda-benda yang mungkin melampau dalam agama ke ataupun kurang baik dalam agama, Nabi tegur. Sebab apa Nabi sayang pada sahabat tu, Nabi cinta pada sahabat tu. Jadi cinta yang mungkin, yang kalau dia tak melakukan benda tu, nasihat tidak, ataupun mungkin sebab apa aku sayang, aku tak nak dia tegur hati, tapi dia buat salah tu, dia tak ditegur, maka kalau ikut garisan Nabi SAW itu bukan cinta. Itu mungkin dia main-main ke, saya tak tahu nak panggil apalah. Kan? Jadi kalau kita tengok kebanyakan Nabi sebut tentang cinta ni, mesti Nabi akan sebut tentang benda-benda yang ke arah kebaikan. Kalau ada kesalahan, kena tegur, kena nasihat dengan baik, supaya dia punya cinta tu diterjaga kesucian yang Allah dah bagi pada kita selama ni. Masya-Allah. Saya rasa itulah tahap yang kita nak kena jaga. Baik, dan saya ingat juga satu kata-kata yang pernah saya terima lah Ustaz tentang sahabat ni. Carilah sahabat yang berkata benar, bukan yang membenarkan kata. Betul. Kan? Jangan cari sahabat yang membetulkan ataupun mengiyakan kita atau menyokong kita walaupun kita salah. Betul. Carilah sahabat atau kawan atau teman yang boleh membetulkan kita. Berani berkata kepada kita, apa yang kau buat ni salah dan sebagainya. Yes, Dan pada masa yang sama, sama-samalah untuk menasihati satu sama yang lain. Sangat menarik Ustaz tentang cinta sesama jenis ni. Dan ingin saya tekankan kepada mereka yang di luar sana bahawa kalau mereka ingin mengatakan bahawa inilah identiti aku, this is my identity, I am born like this, tolonglah jangan gunakan topik ataupun perkataan identiti anda. Identiti anda dilahirkan sebagai seorang lelaki ataupun seorang perempuan. Jelas. Kalau tak jelas, itu ada apa Ustaz? Khunsa. Dia khunsa pun bukan juga. Bukan juga mana dia ada dua kemaluan maksudnya. Tu khunsa dua kemaluan. Dua kemaluan. Kalau satu bukan khunsa namanya. Itu ada satu lagi kaedah, saya lupa dia dalam di mana satu kromosom hadis X dan kromosom Y tak Nabi pun pernah berlaku lah pada zaman Nabi yang ada seorang lelaki ni dia berwatakan lembut. Yes. Jadi tapi saya lupa nama dia punya dalam hadis tu. Jadi dia ke Nabi cakap lah, okay, kamu kena pergi layan dengan wanita. Tapi kalau Nabi nampak lelaki yang berwatakan lembut ini, dia ada nafsu berahi pada wanita, Nabi halau dia. I see. Bukan masalah Nabi halau tu bukan pasal dia buat tak baik, tapi dia dah datang nafsu berahi sebab memang dia lelaki, cuma dia watak dia lembut. Ya. Okay, jadi yang kita siapa identiti ni, awak ni siapa sebenarnya? Identiti awak ni macam mana? Kalau awak lembut saja, mungkin tak ada masalah pun. Ada orang kita jumpa kawan-kawan kita yang lembut, dia kahwin juga macam kita. Ya, betul. Ada anak lagi, ada anak, kata. Yes. Jadi kita kata tu kalau saya buat identiti ni kena tanya dia balik. Tanya balik diri kita, identiti apa tu masuk identiti yang you nak. Yes, dan identiti kita adalah sebagai seorang Muslim dan kita mesti tahu panduan yang ada sebagai Muslim lah. Betul. Kita ada garis pandu sebagai seorang Islam. Kita ada Al-Quran, ada hadis, ada para asatiza yang hendak membimbing. Semua struktur dah ada. Senang untuk memandu kita insya-Allah. Tak perlulah nak buat identiti baru yang tak diiktiraf ataupun tak dikenali. Dan jalan keluar apabila dah masuk dalam kes cinta terlarang ni, baik sesama jenis ataupun berlainan jenis ni, apakah jalan keluar? Pertama, mereka yang berlainan jenis, apakah jalan keluar yang ada? Macam lelaki dan perempuan lah Ustaz. Okey. Jalan keluarnya ialah kalau kita tengok balik, first and foremost kalau kita tengok para ulama kita ataupun asatizah ataupun mungkin orang-orang motivator, mungkin selalu sentiasa memberi kita nasihat. Pertama sekali kita kena muhasabah dulu. Tu first kali. Kita bagi apa jua langkah-langkah sekalipun, kalau dia tak pernah buat introspeksi ataupun buat refleksi ataupun buat muhasabah, maka tak jadi juga. So kita kena tanya dulu, okay, what is apa sebenarnya kita nak apa dalam hidup kita. Kalau ini sudah selesai, maka baru kita pergi pada lanjut pada satu benda yang lain. Okay, yang kedua pada saya, kalau tengok macam mana kita apa dengan langkah-langkah seterusnya, kadang-kadang bila kita bercinta tu, kita boleh tengok daripada watak dia sendiri. Kadang-kadang kita boleh tengok, kalau kita cinta berlainan jenis pun, kita akan tengok dia ni dah ke arah mana.
Dan sebagai watak kita cakap dia sebagai kawan. Tapi lama-lama kenapa watak dia dah berbeza? Maknanya dah something wrong. Sama ada dia dah jatuh cinta pada kita sehingga kita boleh terlibat dalam cinta terlarang tu, maka kat situ kita nak kena stop. Betul, saya pernah Ustaz. Saya Benar. ada kawan saya. Mula-mula macam baik lah, baik. Saya pun kawan dengan dia. Berlaku Sekali kan? berlaku. Jadi bila naik bas pula Ustaz, duduk sebelah dia, Ha. tangan dia atas riba saya. Mula nak pegang tangan saya, Ya. apa pasal ni? Betul. Saya ingat macam kawan-kawan lah. Saya ingat dia ni mungkin ada kita- darah India, mungkin lebih kurang dia dah macam, selalu saya nampak mereka yang betul dekat, kalau jalan dekat Little India gitu, saya nampak mereka memang macam gitu kan. Betul. Dia ni Singaporean Ustaz, tapi apa tu panggil, bangsa dia lebih kepada India. Jadi bila naik bas duduk sebelah saya, bila saya sakit Ustaz, datang rumah saya, letak apa tu, air panas kat dahi saya. Masya Allah. Jadi saya pun jadi takut. Saya jadi takut. Betul. Saya jadi takut. Saya pun cabut. Mana kita cuba untuk jauhkan sikit lah. Tapi kita kata bukan kita bermakna kita terus kita lupakan dia. Pasal dia tetap kawan kita. Kita anggap dia sebagai kawan. Cuma mungkin kadang-kadang dia dah ke arah, dia dah suka kita. Saya lupakan tu Ustaz. Lupakan terus. Saya tak boleh Ustaz. Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Okay, ni masing-masing lah kita kata. Sebab ada orang dia kata tak, kita kena cakap terus terang dengan dia, yang mana we just a friends, ataupun mungkin kita anggap dia sebagai mungkin adik ke abang ke kakak ke dan sebagainya. Kita kena terus terang, kena bagi tahu terus terang. Sebab kalau kita main-main samar-samar, maka orang tak akan faham apa kita cakap. Zaman sekarang lagi, kena terus terang dengan orang. Kalau dulu mungkin zaman orang tua-tua, dia kiasan banyak. Zaman sekarang, you kiasan macam mana lah, mereka tak akan faham. Ya. Jadi kena direct to the point, yang macam gini. Okay, yang kemudian biasanya saya lihat banyak, saya tanya kepada orang-orang yang motivator ni, ataupun yang orang suka motivate orang ni, biasanya dia kata orang yang akan faham cara kita jauhkan diri ni biasanya kepada watak. Kita nak tunjukkan watak kadang-kadang. Kadang-kadang kata-kata orang nak akan pakai. Mungkin kita cakap, you tinggalkan lah, maknanya kita tak boleh buat macam ni. Dia tak akan faham. Sebagai orang dia tak akan ambil that kata. So daripada the next step, kita nak kena jauhkan dari segi kita punya karakter pula. Watak kita, nampakkan kita yang jauhkan. Macam tadilah. Makin nampak lama-lama mungkin hari ni kita tak jumpa lagi. Mungkin kita tak tahu. Saya terus hilang, saya terus block. Hilang terus. MIA terus tak tahu mana pergi. Tahu lepas 2 tahun jumpa balik. Contoh. Maknanya dari situ kita saya mula-mula okey. Mula-mula okey kawan dengan dia, baik, saya ingat dia macam begitulah. Tapi bila satu kali tu dia pegang saya datang syahwat Ustaz. Itu yang saya jadi takut. Kita pula takut pula. Saya jadi takut Ustaz. Betul. Kita takut kita boleh terlibat dalam benda tu. Betul. Kan apatah lagi kalau kita yang dah digelar sebagai orang yang dah berkahwin lagi, kita tak kena hati-hati. Tapi tu belum. Kan? Tentu belum. Tu yalah, maknanya kalau belum tu lagi kita takut, apalagi kita dah menikah. Sebaik. Kemudian last sekali, yes, kita ketahui kita ambil yang paling tinggi adalah kita berdoa pada Allah supaya dijauhkan benda-benda macam gini. Sebab macam mana kita buat, macam mana kita langkah apa kita dah sediakan, tapi kalau Allah tak izinkan, selagi itu benda tu tak berlaku. So kita nak Allah izinkan dan Allah redha dengan apa yang kita buat. So last but not least, kita nak doa pada Allah, mudah-mudahan benda-benda yang macam gini, cinta yang terlarang ni tak akan ada dalam kehidupan kita hari ini. Itu yang the last lah, yang saya rasa itu kita panggil behavioral addiction Ustaz. Yes. Apa panggil addiction ni dalam bahasa Melayu apa Ustaz? Ketagihan. Ketagihan behavior, Betul. perangai. Ketagihan perangai, dia suka pada sesuatu benda. Dia bukan macam, kalau tagih ataupun addiction ni selalu kita kaitkan kepada dadah ataupun pornografi dan sebagainya. Tetapi ada juga behavior yang kita macam tak pasal-pasal kita suka marah. Sebenarnya tak ada benda pun, tapi jadi behavior kita dah addicted tu nak marah contohnya. Dan juga sekarang tak pasal-pasal kita suka pada sesama jenis. Jadi kita kena attend to that issue, and insya-Allah perkara itu kita dapat solve it lah. Cinta pun buta kan? Cinta tu buta kan Ustaz? Seram pula Ustaz. Tu nama dengar pun buta. Pasal apa tak dipandu, tak ada panduan. Ya, betul. Dan balik kepada tadi yang golongan pertama tadi, yang kalau mereka berlainan jenis, lelaki dan juga perempuan, apa yang ingin juga kami di TMJS cadangkan adalah jangan merasakan bahawa anda terhutang budi ataupun anda berasa bersalah atau anda berasa indebted to that particular person, maka anda ingin teruskan dalam talian ataupun hubungan tersebut. You have to make your own decision, you have to make your own move, and you have to make your own way. Betul. InsyaAllah Allah akan datangkan bantuannya, berbondong-bondong malaikat akan datang untuk membantu anda. Serahkan kepada Tuhan. Kalau anda sedar bahawa aku dah terjerumus, contohnya Ustaz cakap terlepas ni, ramai yang telah
melakukan contohnya Hubungan ini dah. hubungan luar nikah hubungan luar nikah. Kemudian alamak dah buat macam gini, apa nak buat, malu dan sebagainya, maka nak kahwin, nak kena kahwin contohnya, nak kena nikah. Dipaksa lah tu. Dipaksa. Tanya diri balik sendiri, tanya diri sendiri, adakah lelaki ini atau perempuan ini sesuai untuk aku? Dan buat keputusan untuk diri anda sendiri, bukan untuk alamak nak tutup itu, nak tutup ini, ataupun terasa terhutang budi kepada mana-mana pihak. Ini semua kita harus sedar. Harus membuat keputusan yang matang, sebab kebanyakan mereka kalau mengikut saintis belum capai umur 25 tahun belum cukup matang untuk berfikir. Yalah, Jadi mereka perlu cari orang untuk bertukar pandangan dan sebagainya. Ya, producer. Oh ya, dan kita lihat statistik. Producer dah tunjukkan. Statistik telah kami hijaukan, highlightkan di sini. Ustaz tengok. Tahun 2019. Jumlah single parent single parent ni mereka yang hanya ibu sajalah. Ibu saja. Ibu saja dengan anaknya adalah sebanyak 168, lebih tinggi daripada mereka yang berbangsa Tionghoa dan juga berbangsa India. Dan mereka teenage birth. Teenage birth maknanya di usia remaja telah melahirkan anak adalah seramai 166, lebih daripada double mereka yang berbangsa Cina. Dan juga pada 2020 angkanya tetap sama. Kita ni bab-bab gini memang selalu angka dia tinggi lah bangsa kita ni. Disebabkan kita punya semangat cinta tu kuat, Ustaz. Kita ni Melayu ni kalau bab kenduri kendara ke benda-benda ni, rewang-rewang ni memang kuat cinta kita ni. Satu perkara yang memang lumrah dalam bangsa kita. Semua. Kalau bangsa lain ada yang dia duit, kalau bab duit dia first. Dia yang fikir macam-macam bab duit. Kan? Kalau bangsa kita bab cinta. Jadi kita address perkara tu. Ini kenyataan. Bukan kita nak cakap yang bangsa kita ni. Fakta lah. Ini fakta yang harus kita terima dan fakta yang harus kita di TMJS ni address, dan pada masa yang sama memberikan sedikit sebanyak jalan keluar bagi mereka yang berada dalam isu ataupun kemelut bercinta dalam cinta terlarang ini. InsyaAllah cinta yang terlarang itu Allah pandu untuk jumpa cinta yang halal. Dan dengan cinta yang halal dipandukan dengan teknik penggunaan teori yang betul dalam pernikahan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam membangunkan generasi yang akan datang. Anak-anak mereka ini semua, dia akan melahirkan lagi satu generasi yang lebih baik, insyaAllah. Kalau tidak, bangsa kita, masyarakat kita akan sentiasa tersedak di bawah sini. Dan kami di Persatuan Muhammadiyah mengalu-alukan anda untuk sama-sama dengan Muhammadiyah. Jikalau anda ingin menjadi anggota Muhammadiyah, juga boleh menghubungi kami di Persatuan Muhammadiyah. Bersama-sama kami menggerakkan usaha-usaha dakwah di Singapura, insyaAllah. Dan kalau mereka yang ingin melanjutkan pelajarannya di peringkat sarjana ataupun diploma maupun sijil di College Islam Muhammadiyah, boleh terus berjumpa dengan Ustaz Taufik. Nanti Ustaz Taufik akan share Facebook dia. Awak boleh follow Ustaz Taufik. Ustaz Taufik juga boleh memberikan panduan tentang apa yang ada di College Islam Muhammadiyah. Dan seperti biasa di The Malam Jumaat Show kita ada satu Jumaat, satu sunnah, dan pada malam ini kita serahkan kepada Ustaz untuk segmen berikutnya, satu Jumaat, satu sunnah. Okay. Okay, insyaAllah satu sunnah yang telah diberikan tugas oleh saya kepada saya, iaitu satu sunnah yang boleh kita amalkan, mudah-mudahan supaya dijauhkan daripada hawa nafsu yang buruk ni. Okay, dia tak salah, nafsu ni memang ada, tapi nafsu yang buruk. Saya lihat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang mana Nabi SAW mengajar, mengajar kepada kita bagaimana seharusnya kita nak minta kepada Allah perlindungan daripada nafsu yang jelek ataupun nafsu yang buruk ni. Apa doa dia? Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. 3 benda Nabi sebut. Nabi kata apa? Ya Allah, ya Tuhan aku berlindung kepada engkau daripada munkaratil akhlaq, daripada kemungkaran akhlak. Ini pertama Nabi sebut tentang akhlak secara umum. Yang kedua Nabi spesifikkan wal a'mal, ataupun keburukan ataupun kemungkaran a'mal. Dan yang terakhir sekali baru Nabi sebut tentang wal ahwa, iaitu kemungkaran hawa nafsu. Jadi doa ini dia merangkumi
yang paling besar. Sebab kalau tidak ada hawa ni, dia akan terpandu kalau kita amal yang baik. Kalau amal ni akan jadi baik kalau terpandu dengan akhlak yang betul dan dipandu oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Saya rasa itu satu sunnah yang kita boleh lakukan pada setiap masa supaya dapat dihindarkan nafsu yang buruk. InsyaAllah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak bagi mereka yang telah menonton satu Jumaat, satu sunnah. Boleh sharekan segmen kita nanti apabila pihak produser akan telah siap membuat klip videonya. Apa yang kami ingin sampaikan di Persatuan Muhammadiyah ini adalah selain daripada terus mempelajari ataupun membaca Al-Quran, cakap tentang Quran Ustaz dan cakap tentang hadis. Hadis pertama yang saya hafal, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Masya-Allah. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Betul. Kan? Jadi saya pun dapatlah sedikit saham ya Ustaz, mengajak mereka untuk sama-sama membaca Al-Quran, mendalami, bertadabbur dengan Al-Quran, hidupkan Al-Quran ini, dan pada masa yang sama apabila kita hendak tafsir Al-Quran, haruslah tafsir Al-Quran haruslah berpandukan kepada hadis, dan nak mengaplikasikan hadis itu mempunyai panduan dan teknik yang betul, tidak main sembrono je. Kalau main sembrononya kita tak tahu ke kiri atau ke kanan. Dan terima kasih Ustaz Taufik Ramlan kerana sudi bersama kami di The Malam Jumaat Show, dan bagi mereka yang telah menonton hingga ke akhir rancangan, kami mengucapkan jazakallah khairan kathiran, dan InsyaAllah pada episod-episod seterusnya di bulan hadapan di TMJS Santai Tapi Sampai, saya Izan Mezra mewakili kami di Persatuan Muhammadiyah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Ma'assalamah. Adios.